Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk tajuk baru berkaitan dengan kunci prima dan juga kunci asing. Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh apa itu kunci prima dan kunci asing, okey, kita nak imbas kembali apa itu entiti dan juga atribut. Okey, kalau minggu lepas awak dah belajar entiti pelajar dan juga entiti kelas. Cikgu minta awak untuk buat jadual yang ada rekod. Okey. Setiap jadual mesti ada entiti, ada atribut. Okey, atribut ni mesti ada, salah satunya mesti ada yang unik. Okey, contoh kalau dekat pelajar dia punya atribut dia adalah ID. Okey, kemudian dia ada nama, kad pengenalan, jantina, ID kelas dan juga ID asrama. Okey, dekat sini apa yang unik berkaitan dengan pelajar? Okey, dekat sini yang unik berkaitan pelajar adalah ID. Okey, dia takkan bersama dengan orang lain. Okey, kemudian dekat sini okey, entity kelas. Okey, ini cikgu bagi contoh je lah ni. Okey, setiap entiti dia punya atribut tak boleh benda lain. Kita kena menceritakan berkaitan dengan entiti tersebut je. Contoh dekat sini kelas. Kelas ada jantina ke? Tak ada jantina kan? Okey, kelas ada nombor kad pengenalan? Tak ada kan? Okey, jadi apa yang berkaitan dengan kelas? Kita nak menghuraikan kelas. Jadi, dekat sini kelas yang ini tak ada berkaitan dengan kelas. Jantina pun tak ada kaitan dengan kelas. Okey, ID kelas ada tak berkaitan dengan kelas? Okey, ada. ID asrama ada tak kaitan dengan kelas? Okey, tak ada. Okey, kemudian nama kelas berkaitan tak dengan kelas? Kita ceritakan tak tentang kelas? Okey, ada kan? Okey, guru ada tak berkaitan dengan kelas? Okay, mungkin guru yang mengajar kelas tersebut. Okey, boleh diterima. ID. Okey, ID apa ni? ID murid. Kalau ID murid, kita nak masukkan dekat dalam kelas, okey, bolehlah diterima. Okey, cuma nanti kedudukan dia lah yang salah ni. Nanti cikgu akan tunjukkan lah kunci prima dan kunci asing. Okey, setiap jadual mempunyai kunci prima dan juga kunci asing. Okey, apa pula kunci prima kunci asing tu? Okey. Kita tengok dulu apa itu ciri-ciri kekunci prima dan juga kekunci asing. Okey, prima. Kalau kita dengar je pun prima ni adalah asas yang utama. Okey, apa kekunci utama? Okey, dia merupakan atribut dengan nilai unik. Macam cikgu kata tadilah, mesti ada satu nilai unik setiap jadual. Okey, tidak boleh mengandungi data yang berulang atau sama atau ditinggalkan kosong. Maksudnya, kalau dekat atribut ni yang kita nak jadikan dia kunci, dia tak boleh mempunyai data yang berulang. Okey. Kemudian digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Okey. Setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci prima. Kunci prima mesti ada satu sahaja, tak boleh lebih daripada satu. Okey, kita tengok pula untuk kunci asing. Kunci asing tu adalah atribut dalam satu jadual hubungan. Okey, dia atribut juga. Okey, atribut yang merupakan kekunci prima bagi satu jadual hubungan yang lain. Maksudnya, okey, macam tadi kalau jadual pelajar, kunci prima dia adalah ID. Okey. Kemudian ada jadual kelas. Jadual kelas, kunci prima kelas adalah ID kelas. Jadi kekunci prima yang dekat jadual kelas tadi, jadual pelajar tadi adalah ID murid. Betul, ID. Jadi kalau kita bawa kekunci tu ke jadual kelas, okey, dia akan jadi kekunci
asing. Okey. Kemudian mengaitkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Okey, ini nanti cikgu terangkanlah lebih lanjut. Okey, mengaitkan rekod-rekod dari dua atau lebih daripada jadual yang mempunyai hubungan. Okey. Kita tengok macam mana hubungan antara rekod dan rekod berkaitan dengan kunci ni. Okey, kita tengok dulu kenapa pentingnya kunci primer ni. Okey, yang pertama dia nak memelihara integriti data. Macam juga sebut tadi, kunci primer ni mestilah unik, tak boleh sama dengan yang lain. Jadi dia akan memelihara data tersebutlah. Maksudnya data tu selamat. Okey, yang kedua, jimatkan ruang storan komputer. Kenapa dikatakan jimat storan komputer? Sebab bila kita guna kunci primer, tak akan ada pertindihan rekod lama, rekod baru ataupun mana-mana jadual ke bersamaan dengan rekod yang ada ke. Okey. Yang seterusnya, memberi nilai unik untuk simpanan data. Okey. Tahukah anda? Okey. Ini berkaitan dengan kunci primer kebiasaannya terletak pada medan pertama di sebelah kiri jadual. Manakala kekunci asing terletak di medan yang kedua selepas kekunci primer. Okey, tengok macam mana yang dikatakan kedudukan jadual ni. Okey, dekat sini kita ada contoh kekunci primer dan kunci asing bagi entiti murid dan juga butiran penjaga. Okey, butir murid. Okey, kunci primer dia adalah ID murid. Okey, dekat butir penjaga, kunci primer dia adalah nombor daftar. Nombor daftar untuk penjaga. Okey. Dekat sini ada ID murid. Kenapa ada ID murid ni? Padahal dia tak berkaitan pun dengan butiran penjaga. Okey, ni disebabkan ID murid ni kunci primer dekat sini dia menjadi kunci asing dekat sini. Dekat jadual butir penjaga. Okey. Kenapa dia ada dekat sini? Itu yang tadi cikgu sebutkan. Dia ada hubungan data daripada murid dan juga penjaga. Okey. Kalau kita letak dekat sini nama murid, kemungkinan nama murid sama dengan individu lain. Mungkin ada dua orang nama murid yang sama. Ada kemungkinan tak nama dia dan juga nama ayah dia sama? Mesti ada. Cikgu pernah jumpa. Jadi tak sesuai untuk kita jadikan dia kunci asing ataupun kunci primer, tak sesuai sangat. Okey, untuk kunci primer ni dia mesti unik. Tak boleh sama dengan orang lain. Okey. Jadi kedudukan dia tadi dia kata dekat sini kunci primer belah kiri, belah kanan gini adalah kunci asing. Okey. Uji minda. Apa yang pelawak buat? Anda telah diberikan satu borang yang mempunyai maklumat seperti nama, jantina kaum, alamat, rumah dan nombor telefon. Pada pendapat anda, manakah yang paling sesuai untuk jadikan kunci primer? Mana satu yang jadikan kunci primer? Okey, ni cikgu nak buat sendiri. Cuba fikir. Latihan pengukuhan. Apa yang pelawak buat? Yang pertama, kena baca dulu pernyataan ni. Yang kedua, kena pasti atribut entiti murid dan juga rumah sukan. Yang ketiga, tulis atribut yang boleh dijadikan kunci primer dan kunci asing kedua entiti. Okey, dalam entiti murid, atribut mana yang nak jadikan kunci primer? Rumah sukan mana nak jadikan dia kunci primer ataupun kunci asing? Mesti ada kunci primer dan kunci asing setiap jadual. Okey, yang keempat, okey, tak perlu. Maksudnya cikgu nak awak tulis je lah kat dalam buku. Yang kelima pun tak perlu. Keenam pun tak perlu. Tujuh pun tak perlu. Jadi ni je lah kerja awak, tak banyak pun. Buat jadual yang ada entiti murid dan juga masukan. Setiap entiti ni ada atribut dia.
Okay, dalam aktiviti tu cikgu nak awak mesti letakkan satu kunci prima dan juga satu kunci asing. Cikgu nak jadual tau. Jadual, kalau jadual maksudnya dia ada record. Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa masalah, jangan lupa kontak cikgu. Jangan segan-segan, jangan tangguh-tangguh kerja. Nanti bila kalau awak tangguh kerja, okey, kerja awak akan bertambah. Awak makin lama makin tak faham. Makin stres nanti, banyak sangat kerja. Jadi setiap minggu kena buatlah kerja, jangan tangguh-tangguh. Bila bertangguh dia masalah, dah banyak-banyak dah malas nak buat. Okey. Cikgu harap semua dapat siapkan. Kalau ada permasalahan, boleh jumpa cikgu. Boleh kontak cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.